Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita berusaha untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayang serta belas kasihan Tuhan kepada diri kita, dapat kita hadir pada malam ini. Mudah-mudahan untuk kita teruskan perbincangan kita, dan pada malam ini kita akan tengok iaitu pada muka surat 217, dosa-dosa kecil. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut dosa kecil, artinya dosa itu dikategorikan sebegitu kerana dia tidaklah termasuk dalam dosa yang besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, sekalipun kategorinya dosa kecil, ia tidaklah menyebabkan diri kita ni ambil mudah. Tak apa, dosa kecil je. Walhal dosa kecil itu kalau dihimpun-himpun kan jadi banyak. Berhutang RM1 sehari, setahun jadi 300. Begitu juga dosa kecil. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa orang-orang munafik ini, dia melihat dosa kecil itu sebagaimana lalat yang ada atas batang hidung dia, dikibah-kibah begitu-gitu Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin, dia melihat dosa kecil itu seperti gunung yang nak hempap kepala dia. Kita ni tuan-tuan tak terpelihara. Kalau kita lihat kepada takrifan para alim ulama berkenaan dengan dosa kecil itu, apa maksud dia? Kita ni tak terpelihara, tak bebas, tak dapat menghindarkan diri kita daripada berbuat dosa kecil. Kadang-kadang secara disengajakan ataupun terjebak secara tidak sengaja. Maka sebagai kita kata nak menunjukkan sepenuh rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka sewajarnya kita ni, terutama kita anggap diri kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Kalau lagi pangkat lagi besar, sepatutnya rasa lebih bertanggungjawab tentang perkara ini, dan berusaha untuk menghindarkan diri kita ni dan memulakan usaha mencegah perkara itu daripada diri kita sendiri. Kita bukan bertujuan nak menghina atau nak mengukur dosa-dosa orang lain. Tetapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, masyarakat kita sakit. Dengan anak mudanya, sakit cara anak muda. Pemimpin sakit cara pemimpin. Kaum lelaki sakit cara kaum lelaki. Yang perempuan cara perempuan.
Jadi berbagai pihak merasai kesakitan, penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. Ya. Kadang-kadang kerana sikap yang berlaku, misalnya sifat wahan. Kita cinta kepada dunia dan takut mati. Maka di atas sifat seperti itu, maka manusia terjebak sehingga mereka melakukan dosa yang lain. Takut susah, mereka menyeleweng. Kerana takut kurang duit, Allah uji. Duit tak berapa nak cukup, anak ramai. Lalu dia melakukan perbuatan rasuah, mencuri dan sebagainya. Ya, maka sebab itu Nabi SAW peringatkan kita, umat Islam ramai pun di akhir zaman, mereka macam buih ya. Mereka macam buih banjir yang ada di ketika mana hujan turun, buih atas ayak. Kerana mereka dihinggapi oleh penyakit wahan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apa wahan itu hai Rasulullah? Ma wahiyal wahnu? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut mati. Kadang mati itu bukan mesti mati saja. Kadang takut susah, takut tak segak. Yang orang lelaki takut macam ni, orang perempuan takut tak segak, takut tua. Lalu mereka buat benda-benda yang kadang-kadang diharamkan oleh Allah. Takut tengok tak cantik, mereka melakukan perbuatan semisalnya sihir. Misalnya macam kita kata, buat apa tu orang panggil, susuk, nak bagi segak. Ya, kadang-kadang nak kaya, mereka buat perbuatan yang haram. Ya, walaupun perkara tu haram, tapi mereka buat dengan tujuan supaya dapat sesuatu yang pada pendapat mereka boleh selesaikan masalah mereka. Lalu mereka buat benda haram. Maka inilah kita kata sebagai satu perkara yang mesti kita titik beratkan. Bagi kita ketua keluarga, kita mesti berusaha. Tuan-tuan pun ada anak, ada cucu. Saya bawa ada anak, cucu tak ada lagi. Pun kena ambil berat juga. Kena fikirlah daripada Allah. Esok menantu yang nak masuk ke rumah aku ni lagu mana? Kita buat balik dah menantu untuk mak kita. Kita pilih yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, buat balik. Makcik-makcik buat balik pakcik. Pakcik buat balik makcik. Saya pun buat balik juga saya punya. Jadikan menantu dalam rumah ibu bapa kita. Kemudian lahir zuriat. Anak kita dah membesar. Dia nak buat balik menantu lagu mana? Hak dedah aurat sana sini ke? Dia nak buat balik hak menantu hak tak semayang ke dalam rumah kita? Kita dah kena fikir. Tapi nak kepada perkara itu, daripada nak mengeluarkan hasil, dia bukan mula kat ranting, dekat pangkai dia. Kita tu dulu. Kemudian, kita nak melahirkan zuriat yang soleh, anak-anak kita yang beriman kepada Allah. Kita rujuk tulisan para alim ulama. Mereka menyebutkan bahawa pendidik, iaitu kita lah yang nak mendidik ni, mesti memulakan pada dirinya terlebih dahulu. Pendidik mesti solat. Pendidik mesti clear direction, tahu nak pergi lagu mana keluarga dia. Bukan maknanya bila dia nampak perempuan tu terus segak nak buat bini, tak. Tengok boleh tak. Mungkin kadang-kadang dah kenal dulu, kemudian dia baikilah, kan. Kenal masa agogo dulu kah? Kan. Kenal masa zaman taraku caca, kan. Tak apalah. Dah jadi bini kita baikilah. Kalau yang belum lagi macam mana? Dah sampai tahap kita ni, anak kita nak kahwin, bagi tahu ayah saya nak kahwin. Kalau kita masih ada ruang untuk bagi perelok benda tu, kita tanya siapa, macam mana ciri dia, bolehkah kita nak tengok dulu? Kena.
Kan? Kita buat balik, anak kita nak buat balik menantu lagu mana kat kita. Dia nanti pasangannya nak melahirkan cucu kita, hak lagu mana? Kalau buat balik hak jenis tak semayang, anak kita pun tak semayang, cucu tak semayang. Jadi ini kerja kita. Itu secara dalam unit yang paling kecil, unit yang bermula dengan diri kita. Kalau sebagai pemimpin dalam Korea, imam, ya, kalau kata dalam peringkat masyarakat, dalam kita ambil masjid lah senang, ni orang masjid belakang, dia ada biro wanitanya, ada biro pemudanya, biro dakwahnya. Nak pergi ke mana? Nak masyarakat Taman Sejahtera ni nak jadi lagu mana? Dia bukan berguir dalam mangkuk Nurul Saadah saja. Dia kena pilih ke talam yang lain ni. Lorong mana, orang dalam taman ni ahli Korea. Bukan hanya sekadar melingkungi kitaran orang yang datang ke surau semata-mata. Yang datang ke surau maintain, macam mana nak sampaikan. Alhamdulillah, contoh kan, kita buat live kuliah melalui, kita kata ada FB kan. Jadi orang yang duduk dalam taman kita boleh share, boleh tengok. Itu sebahagian. Kalau yang tak ada FB macam mana? Boleh sampai tak bahan-bahan tulisan kepada dia, pada mereka. Ini benda-benda yang boleh. Macam mana muslimatnya kan, dengan guru baca yasinnya, dengan buat macam-macam. Di masjid kampung saya tu, saya tengok ya, biro wanita dia lah kan, buat sampai buat apa, kelas ajak nasi Arab. Kan, hak untung kita lah juga, dia boleh nasi Arab. Mereka try nak jadi tu. Jangan pula dia try buat tak jadi, kita ada komplain, habis dekat tu lah. Kan? Jadi dia pun main buat kelas. Ambil orang yang memang chef, mai, siapa nak ambil iuran juga RM10. RM10 tu beza ayam nak bawa balik tu lah, modal. Jadi belajar. Jadi buat yang ni. Akhirnya orang perempuan mai baca yasin. Anak nak periksa, pergi baca yasin ke rumah. Kalau dah ni, kalau kata ada orang sakit, baca yasin bukan orang lelaki saja pergi. Kadang kalau yang sakit tu orang perempuan, grup perempuan pergi. Jadi kita ambil lah tanggungjawab. Dan selain daripada itu, ya, kita ni selain daripada kita bincang tentang dosa-dosa besar itu, kita juga tidak boleh mengkesampingkan perbincangan tentang yang dinamakan sebagai as-saghair. As-saghair ni adalah dosa kecil yang juga sebenarnya haram. Tetapi yang namanya saghair ini ataupun lamam, ataupun nama dia muhaqqirat, benda dosa kecil ni, walaupun dia berdosa juga, tetapi tidaklah dosanya sebesar dosa yang kita maksudkan sebagai dosa besar. Dosa besar ni, ya, Allah sebut balasannya. Contohnya orang yang berzina, ya, hendaklah disebat 100 hautan. Itu dosa besar lah. Bila Allah Ta'ala sebut hukum ada balasan dia tu, dosa besar. Maka sebab tu dosa kecil ni berbeza lagi. Kenapa? Kadang-kadang dia dapat dihapuskan dengan kita melakukan perkara baik yang lain. Kita puasa, selain daripada dapat pahala, dosa kecil kita juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok juga ada ayat Al-Quran yang sebut innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bila kita buat benda baik tu, sungguhnya perkara baik ni, perkara yang baik-baik ni, dia akan menghindarkan sayyi'at, benda buruk, dosa. Kalau kita buat benda baik, perbuatan-perbuatan jenis dosa pun akan mudah-mudahan terhindar daripada kita. Begitu juga kita jumpa banyak hadis lah. Kalau tuan-tuan tengok, daripada solat Jumaat kepada solat Jumaat yang lain, yang selagi tidak dilakukan dosa besar, tak ada kita buat dosa besar. Daripada start hari Jumaat lepas sampai Jumaat nak mai ni, kita tak buat dosa besar. Dalam tempoh Jumaat ke Jumaat itu, kalau tak buat dosa besar, dosa kecil kita semua diampunkan oleh Allah.
Syarat dia apa? Jangan buat dosa besar. Tapi nak jaga dosa besar tu lah takut. Dosa besar banyak. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabair, ya, yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, ya, ataupun tajuk Melayu dia kita dah jumpa adalah 70 dosa besar. 70 dia punya macam-macam. Jadi bila kita tengok 70 tu, Allahu Akbar. Kita mungkin tak mencuri, kita mungkin tak berzina. Tapi ada dosa besar yang ke 60 berapa atas kita buat. Yang ni kita tak mau. Mungkin kita tak minum arak. Kita tak minum arak, kita tak makan babi, kita tak berjudi. Tapi secara tidak langsung kadang-kadang kita terlibat mengumpat. Ada juga, kan? Jadi sebab itu daripada solat Jumaat ke Jumaat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, menghapuskan dosa kecil. Di antara keduanya selagi tidak dilakukan dosa besar. Kemudian kita jumpa juga, ya, hadis yang selalu keluar kat TV tu, ya, bandingan orang pergi semayang ni macam dia mandi. Rumah dia, depan rumah dia tu ada sungai, sehari dia mandi sampai 5 kali. Adakah lagi kotoran pada badan dia? Semayang tu diibaratkan macam kita mandi, cuci habuk-habuk debu-debu yang ada pada badan kita. Ada lagi tak kalau kita dah mandi sampai sehari 5 kali? Kalau mandi sampai sehari 5 kali jadi apa, tuan-tuan? Jadi apa? Bil ayak naik lah. Mandi sampai 5 kali. Melawak je kan. Janganlah marah, jangan serius sangat. Nganga saya tengok nak jawab tak jawab, nak jawab tak jawab, bunyi pun tak apa. Mas duk ada kat muka. Ngomong-ngomong bunyi gitu. Kan? Boleh tak apa. Elektrik pula kena pihak. Kan? Macam saya tak apalah. Ni melawak lah kan. Ni betul. Ni bukan melawak. Saya cakap ni betul. Kan? Saya tarik ayat daripada ayat terjun. Tarik ayat terjun. Ayat yang terjun tu free. Tapi kena bayar beli pipe. Kan? Tarik daripada ayat terjun. Sejuk. Mandi bila gitu kan. Tapi bukan kat rumah saya. Dekat tempat lain lah. Saya tengah duk buat. Duk buat lah ni. Tengah ada usaha lah. Saya niat lama lah 7 tahun, tuan-tuan. Dalam masa saya duk mengajar kat belah ni, kadang-kadang saya pergi cari di Kedah, cari di Perak. Penang tak boleh cari, mahal tak lah. Cari di Kedah, Perak 7 tahun lah. Sampai ke tahap kadang-kadang dapat dah, banyak deposit dah. Jadi tak kenal lah dengan orang macam-macam lah. Akhirnya jadi nak jadi perah gitu. Akhirnya kata dengan kawan saya tu yang selalu duk bantu saya tu lah. Tangkap sampai bulan 12 ya. Bulan 12 ni 2020 lah. Kalau sampai bulan 12 tak boleh juga. Kira kita ni esok pakai pi angkat beg, bungkus, pi lah duk pondok mana-mana. Saya pun duk fikir memang nak buat apa lagi dengan umur macam ni kan. Dan saya dah tua. Umur saya pun dah tua dah. 46 tahun, pakcik tak apa, muda 26. Kan? Mekah pindah balik. Duk fikir apa yang aku cari lagi nak hidup. Dia kata tak apalah, kita buat settlement lah kan. Contoh ni kan. Nak pergi duduk tak mana-mana. Kalau tak ada tu, pergi duduk lah pondok-pondok mana pun. Sini duduk ada pondok, apa kuantiti Ustaz Din kan. Ustaz Din abang. Kalau nak pergi duduk tang tu, jangan duduk keluar kerja. Lepas tu duduk je dalam, tapi tak mengaji. Boleh abang lagu tu pula. Kalau nak main duduk, boleh duduk. Duduk sungguh mengaji. Kalau tak main tak, buat pondok, lepas tu keluar mengaji pondok, tak usah duduk main dia tak. Dia abang sendiri gitulah. Pasal kita kadang-kadang melawak dia kata, macam mana tadi boleh main duit ni lah? Main, dia tak main mengaji. Kalau tak main nak buat pondok, tak payah main. Kan? Tak apa. Ada kali bulan 12. Allahu Akbar. Tinggal 2 minggu lagi ya. Takdir Allah Ta'ala dekat 2 minggu, lebih kurang dalam 2-3 minggu tu lah. Jumpa satu tempat. Dalam hutan tu. Kira tanah yang saya ambil tu, tepi dia tu kawan saya ambil, tepi tu hutan simpan. Kira tuan-tuan fikir sendiri, ya duk tahu lah. Lepas tahu buat pergi cari sampai dalam, hak tu yang duit dah pun. Sungguh kan. Bila orang kata pasal apa, ustaz pergi cari jauh sangat. Yang tu yang saya ada pun duit. Duit habis barang mas apa semua kan. Pasal apa tak beli dekat-dekat ni elok lagi. Tak payah ajak lah buat elok. Kan, kalau buat elok ni, tepi jalan pun ada 1 juta, 2 juta.
Nak cari mana? Kita bukan ada duit, kita bukan jenis pergi duk launching dalam kuliah. Saya segan. Ni tu saya segan. Orang bagi 5 ekar kat saya di Pahat tu, di Gerik. Saya pergi tengok. Tengok balik dorong. Ada orang bagi tu, dia kata nak ambil ya. Kalau mau tebang habis semua kebun getah dia. Balik duk malu fikir balik. Dia bagi ni tengah-tengah tu ada orang panggil apa? Kandang lembu dia. Tapi dia bagi lah. Dia tadi nak pindah lah kandang lembu. Saya dah fikir kalau buat surau dah tu duk mengaji duk bautik lembu tak jadi. Wah. Lepas tu apalah, dia kata dia boleh pindah ke bawah, tapi kesian kat dia pula. Tapi duk fikir paling takut sekali bila ambil tanah orang bagi macam tu percuma. Bila orang tanya bila nak buat, oh hak ni saya tak boleh tahan lagi. Pasal banyak ustaz yang buat macam tu. Lepas tu orang duk tanya, lari ustaz. Bila duit kutiak dah, nak jawab macam mana tu? Lari tak sah. Tak sah duk ambil duit orang. Fikir hak mana kita ada. Belilah duk lautan. Kalau tak jadi pun, siapa tanya saya, ni pasal tak naik lagi, biar pergi tanah saya. Dia tak? Tanah saya. Lepas tu siapa nak pergi duduk lautan? Saya tak pernah paksa orang. Siapa nak main duduk, main. Ada elektrik tak? Tak ada. Ayak yang baru ada. Baru nak buat. Yang duduk ada ni pun ada dah lah. Lepas tu kami macam mana ni? Tak apa. Tak ada siapa pun tak apa. Habis tu, ustaz buat apa? So saya tanamlah petai, saya tanamlah durian, jadi kebun. Kadang-kadang tuan-tuan ambil orang bagi ni, macam tuan-tuan kadang orang bagi wakaf, lagi tak siap bangunan ni, orang duk tanya, kami dah bagilah, dia bagi 20,000, nak buat bangunan 100,000, lepas tu kita tak boleh buat lagi. AJK pening tak? Tahulah, tak usah jawab, saya tahulah. Allah, betul orang duk main tanya, tu, bagi berlambak kutip lama dah, tak naik-naik juga. Oh. Paling takut yang tu kan. Tapi tak apa, tuan-tuan pakatkan doa tolong. Doa kat saya sama kan. Kalau nanti dapat, siapa nak pergi duduk lah. Saya tengah duduk cerah tanah lah ni. Tanah insyaAllah lah. Minggu ni selesai. Teres pun saya dah buat dah. Ada kolam lagi. Kolam ikan pun semua saya buat. Alah, sambil-sambil kita nak baca Quran, nak juntai kaki layak. Baru dia ada feeling baca Quran. Buat pondok tepi sungai. Tanah tu, kepala dia, tanah dia, sungai. Oh, saya nak pergi berendam. Korek tak tahu ni. Jom nak pergi mandi, boleh kan? Balik PKP tak boleh lintas lagi lah kat belah Perak. Saya beli kat Ijo. Kedah tak boleh pergi, saya boleh lintas buat sorat. Itulah, doa mudah-mudahan. Kalau tak boleh saya, anak cucu saya akan buat. Bisa buat lah, pelan-pelan, sikit hari lagi. InsyaAllah nanti, siapa nak pergi duduk, pergilah buat pondok sendiri. Saya tak mampu macam ustaz lain, pergi cari dana buat bangunan, saya tak larat. Siapa nak pergi duduk, pergi buat sendiri. Tanah, free, tak kena apa, cas. Makan, sendiri. Surau saya buat. Tandas saya buat. Saya kayu bumbung, saya beli dah. Tinggal nak penat lah ke depan, insyaAllah pelan-pelan. Nak pergi duduk, pergilah duduk masjid. Dia kata, lautan tu ustaz, bahaya ke tak? Bahaya ni ada di mana-mana. Habis tu duduk situ, sunyi ustaz. Memang sunyi. Pukul 9 tarik selimut dah. Dia kata mana, ustaz biasa pergi tak? Jiran saya dia buat pondok, dia lebih tidur. Dia pukul 9, sunyi dah. Pagi-pagi pukul 9, pukul 8, kabus duduk dah hari. Punya sejuk. Kan? Jadi kalau tuan-tuan berisuk umur panjang, biarlah tengok saya kat situ. Kan? Pergi tengok, mudah-mudahan. Itu saya kata apa? Dia kata, buat bangunan berapa tingkat? Tak ada tingkat-tingkat. Ada kayu pergi pacak. Maka kita duduk seorang sikit semayang. Sebab kita nak cari ketenangan umur ni. Kalau tuan-tuan boleh sunyikan diri di dalam kawasan taman, sunyikanlah. Kena cari masa. Ya, cari masa untuk baca Quran. Cari masa untuk sunat duha. Cari masa untuk kita semayang hajat, semayang witir, awabin kita. Cari masa untuk puasa sunat, zikir. Carilah masa tuan-tuan. Sebab itu satu peringatan. Ya, sebab bila kita buat banyak benda baik, Allah sayang dan kasih kepada kita, lalu menghindarkan kita daripada berbuat dosa. Padahal kita tu sebenarnya nak buat dosa besar, banyak sangat dah. Biar Allah kesian kat kita pasal duk zikir. Dalam zikir kita duk minta supaya Allah duk pelihara kita, kan? Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, minta bersihkan
diri kita daripada munafik, sifat kemunafikan. Lalu dengan sebab doa kita tu Allah terima, terhindar kita. Padahal kita bukan orang baik. Sebab tu yang jenis-jenis benda ni kita kena banyak. Ya, di antara satu lagi benda yang boleh menghindarkan kita ni ialah seperti mana kita buat sekarang, iaitu menuntut ilmu. Kan, tambah-tambah umur pakcik-pakcik lah kan. Yang duk ada kat sini ni pakcik-pakcik, ya. Tok wan, tok ni, mak-mak saya ni, ya, pangkat-pangkat pok-pok saya ni. Nak cari apa lagi? Dia tak? Rumah ada, anak ada, cucu ada, pencen dah. Alhamdulillah. Ya, carilah ruang pula untuk diri kita lagi sendiri. Cari ruang. Sebab ruang ni kalau tak cari, tak jumpa. Memang tak jumpa. Maka sebab tu Al-Quran ajak kita, ya, supaya kita menjauhkan diri daripada dosa besar. Ya, kerana dosa besar ni bila kita jauhkan diri sahaja, secara tidak langsung Allah akan menghapuskan dosa kecil kita. Dengan sebab kita jauhkan dosa besar, dosa kecil pun Allah hilangkan daripada kita secara tidak langsung. Ya, alhamdulillah. Ya, bila kita tak pi kepada satu benda yang kotor, pakaian kita akan bersih. Ya, pakaian kita akan cantik. Ya. Sebab itu bila kita menjauhkan diri kita dari dosa besar ni, ya, Allah hapuskan dosa kecil yang lain. Maka dengan sebab seperti itu, Allah boleh jadikan kita, boleh masukkan kita sebagai ahli syurga. Ya. Kenapa? Ya. Sebab Allah kasih kepada kita. Allah sayang kepada kita. Ya, kerana sifat hamba Allah yang Allah sayang ni apa? Dia menjauhkan diri, memelihara diri daripada dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat 36 hingga 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun illa alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Shadaqallahul azim. Dan ada yang ada pada sisi Allah, ya, yakni apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma 'indallahi khair. Dan apa yang ada pada sisi Allah taala itu lebih baik. Yang ini maksudnya keampunan, rahmat dan kasih sayang tu. Apa yang ada di sisi Tuhan nak bagi kat kita tu adalah lebih baik dan kekal. Keredaan Allah lagi baik daripada manusia redha, sayang, kasih kepada kita. Ya, apa yang Tuhan nak bagi kepada kita lebih baik. Maka sebab itu kita kejar. Kita pulun. Kita cari sungguh-sungguh apa yang ada di sisi Tuhan. Maghfirah, keampunan Allah. Ya, hidayah. Ya, taufik. Kan? Benda-benda seperti itu ada di sisi Allah. Dengan rahmat, dengan kasih sayang, belas kasihan Tuhan pada diri kita, kita pulun cari hak tu, kerana itu lebih baik dan lebih kekal, ya, bagi orang-orang yang beriman. Yang ni orang yang beriman ni apa? Yang hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kadang-kadang bila kita nak melakukan sesuatu perkara yang Allah suruh ni, dia ada ujian dia. Kadang orang marah, kadang-kadang bila kita misalnya kita rajin puasa, tiba-tiba kalau kita puasa sakit tak larat ke, jatuh sakit ke, lagu mana ke, kan, tengok. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala tu, kita minta Allah bagi kekuatan pada kita. Kadang-kadang bila kita nak bangun malam tu, mengantuk ke, esok pagi nak jadi lagu mana, nak pergi kerja, kan. Kadang-kadang memanglah, ya, nak buat satu benda tu kadang-kadang dia main. Ujian, cabaran, kita kena lawan. Kalau untuk buat benda lain kita sanggup, bersusah payah, bergolok gandai, ya, kenapa tidak untuk mencari sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita cari sekadar untuk mata benda dunia, dia akan berakhir semasa kita dicabut nyawa oleh Allah. Melainkan 3 perkara. Yang ni selalu kita duduk dengar lah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Jadi kalau kita nak buat lagi supaya
kita dengan dunia ni tak putih tentang 3 perkara ni lah. Dekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Tak mau bagi putih kabel kita tu dengan dunia, hak 3 ni kita pulun. Dekah jariah. Orang ada duit, banyak harta, sedekah jariah. Lagi banyak dia sedekah, lagi banyak dia simpan untuk akhirat. Lagi banyak dia pekin dia simpan untuk diri dia di dunia, miskin di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, cari ilmu, sebarkan. Kemudian anak soleh, didik, susah. Jadi kita buat 3 perkara ini. Ada orang dapat 1, ada orang dapat 2, ada orang dapat 3, ada orang tak dapat langsung. Takkan 3 tak dapat 1. Sedekah jariah. Tak ada harta, ada ilmu. Ilmu pun tak ada, harta pun tak ada, ada anak. Besar kan? Supaya kita tidak putus rantaian. Rantaian pandemik tak apalah ni putih ni. Rantaian dengan akhirat kita. Kerana yang tu yang kita nak tidur, duk fikir kenong kan. Anak kita tengok dia duk tidur terbaring ni, nak jadi lagu mana orang ni. Isteri kita ni jadi punca kita berdosa dengan Allah. Dia keluar rumah, pergi sidai kain, ketang ke dada, contohlah. Sini tak ada. Bini kita keluar, pergi ambil serai, kepala tak pakai tudung. Pergi ambil serai, ya Ustaz. Tak apa, tudukan dosa kecil Ustaz. Pandai pula dia tu. Betul dosa kecil. Serai, dia tengok lu ada orang ke tak? Tak ada orang, dia pergi cak keluar. Serai tu dia ambil kali yang ke 3,000. Kan dosa besar lah tu. Buat sampai 3,000 kali lah. Kadang-kadang pergi ambil kain, hujan. Nak. Tak ada siapa. Cium. Kadang malam, buka pintu tengok tak ada siapa. Nak pergi ambil, apa tau, depan rumah, kain ke apa kan, pergi ambil. Dia pergi dalam gelap tu. Dia tak tahu dalam gelap tu ada Pak Long mana lah duduk depan rumah. Kan? Duk nampak dia. Mak Haji elok dah. Hari-hari lain pakai tudung jubah semua. Tapi malam tu ya. Pasal nak cepat. Kadang-kadang macam tu lah. Kan? Isteri kita jadi punca tak? Dapat. Kalau orang panggil subsidi dosa. Anak kita macam mana? Suami kita tu ya, memandu kita ke jalan kebaikan ke macam mana? Ini benda yang kita kena hitung. Tengok renung kan. Lagu mana nak jadi ni kan. Bila kita mula merenung kan, tu hitung diri tu, betul lah tu. Nabi pun dah sebut pada kita. Kan, orang cerdik ni siapa? Orang yang menghitung diri dia dan melakukan amalan untuk kehidupan lepas mati. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tu biasa dengar kan? Biasa beribu kali dah Pak. Saya sendiri sebut berapa kali tak tahu. Kan? Wal ajizu. Orang yang rugi, orang yang bodoh ni siapa? Kan? Orang yang tak peduli lah. Ya, dia bertangguh, nak buat benda baik bertangguh kan. Jadi kita tak mahu macam tu. Kita nak jadi orang cerdik, orang yang hitung diri kita, renung, tengok, hisap diri kita kan. Ya, agak-agak lah kalau aku mati hari ni lah. Neraka ke syurga? Kalau tengok cara, bukanlah kita nak hukum diri kita, agak-agak tengok lah. Agak-agak lah. Kan? Tengok, jangan tengok hari ni, tengok lajak-lajak pergi ke belakang. Masa umur 15 dulu ke mana aku ni? Mayang ke tak masa tu? Puasa ke tak? Masa umur 25 macam mana? 35 macam mana? 45 macam mana? 65 macam mana? 75 lagu mana? 75 lagu, 85 tak ada lagi kot no? Tak sampai lagi. Tapi makna kita kandung lah. Aku agak balik dulu umur berapa? Kan? Ada makcik umur balik umur 9 tahun, ada 10 tahun, ada 11 tahun, ada 12 tahun. Balik tahun tu lah katalah, darjah 6. Masa tu puasa penuh ke tak?
Ingat-ingat masa tu perasan puasa penuh, alhamdulillah. Tak kena kotor. Kalau puasa, ingat tahun tu perasan. Kadang-kadang renung-renung baru kita nampak. Memang puasa, tapi bila hari uzur tak puasa lah. Tapi tak pernah ganti. Tak pernah ganti daripada umur 12. Lah ni makcik umur 62, 50 tahun tak pernah ganti. Kalau setahun 7 hari 50 kali 5 kali kita kata 30 tahun. 50 tahun kali 7 hari. 7 kali 5 350 hari. Dekat-dekat setahun kena puasa. Yang tak ganti. Oh ya Allah, tak usah kira bab ganti fidyah lagi. Nak ganti puasa. Ada tahun bila pula lah beranak-beranak kena pula bulan puasa nipah 45 hari darah dah keluar lagi. Dalam 45 hari tu ada 30 hari Ramadan. 5 anak 55 macam tu. 3 kali 5 150 mampu kalau fikir. Tak usah fikir, kita bercerita bab lain lah. Mau buat susah hati kita cerita benda seronok boleh tak? Cerita benda seronok tak payah, tak payah hajar. Buka TV apa semua benda seronok berlambak kat situ. Hak kita nak dengar ni benda-benda yang tak apa sedap macam ni bukan untuk kita nak pembarih ukang orang lain. Kalau boleh pembarih tu, kalau kata tali tip tu kita nak lilit diri kita, nak ukang kita ni. Pinggang tekau mana, dada kita besar mana, paha kita besar mana. Ukang kan. Bakat-bakat ukang lah kan. Kita tak tahu ni. Balik lagi ke Allah cabut nyawa kita. Sempat tak kita bertaubat. Dalam setiap hari, dalam setiap minggu, setiap bulan. Berapa kali kita mohon ampun kepada Allah. Berapa kali kita sembahyang sunat taubat. Ya, berapa kali kita istighfar kan. Berapa kali kita baca Quran. Satu hari kita baca Quran dapat tak selai? Selai. Saya baca Quran selai Ustaz. Alhamdulillah. Kalau makcik baca selai, makcik akan khatam Al-Quran. Selai sehari ada 600 muka surat, 300 helai. Maknanya dalam tempoh 10 bulan. Lebih sikit khatam Quran setahun sekali. Lebih kurang lah, saya pun bukan tepat sangat macam ni, katalah macam tu. Kalau kita baca 2 helai, setahun kita khatam 2 kali. Kalau kita baca sehari 1 juzuk, kita khatam Al-Quran setiap bulan. Mai 30 bulan, khatam. Bulan tu 29, pulun sikit. Ada 1 hari kita buat 2 juzuk. Macam mana nak habis 1 juzuk Quran sehari Ustaz? Kita baca Al-Quran 1 waktu semayang 2 helai. 1 helai sebelum, 1 helai selepas. 5 kali waktu 10 helai. 10 helai bersamaan 20 muka surat 1 juzuk. Ada orang yang pencen, dia ada banyak masa, 1 waktu 1 juzuk. Oh, Allahu Akbar. Sehari dia baca 5 juzuk. Tiap-tiap minggu dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Kan? Oh, pasal apa yang 20 sangat baca Quran? 1 huruf, 10 kebaikan. Alif, Lam, Mim, Nabi kata 30. Kalau 1 hari dia baca 1 helai, balik lagi kira. Ya? Daripada kita kata tak usah kira banyak, balik lagi kira surah, muka surat paling last dalam Quran. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca sekali campur dengan bismillah. Ba, Sin, Min, Alif, Lam, kan? Ra, Ha, Mim, Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu saja pun 20 lebih dah. Bismillah saja dah 60, 600. Balik kira ni buat matematik. Lepas tu tak usah 20 dah, duk kira. Hari ni berapa dah? Duk syok seorang-seorang. Habis tak ada sangat lah Ustaz. Saya pun kadang dan dengan tak dan. Mana dengan cucu, mana dengan nak masuk, mana dengan nak pergi ni, sekali nak siram pokok bunga ros. Banyak semua kerja makcik. Baca qul huwallah banyak kali. Sekali tu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis 1 batas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mesti kata menung sekor. 8 ni kata menung.
9 kali 9 ekor kita belum sekilo, dapat berapa? Dapat 9 kali surah Qul Huwallah bersamaan dengan 3 kali khatam Al-Quran pahala dia. Buatlah masing-masing kan. Buatlah, saya try buat cara saya, makcik cara makcik, orang jadi driver cara driver. Kan cara masing-masing lah. Semua orang dia ada, Allah Ta'ala bagi akal. Cuma dia nak guna ke tak? Fikir ke tak? Mintalah. Ya, dikatakan minta supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Hidayah ni tahu, taufik ni nak buat, rasa nak buat. Wabillahi taufik wal hidayah. Bukan cakap tahu saja, Allah bagi rasa kesedaran. Allah bagi kadang kesedaran, hidayah Allah bagi dah. Taufik tak dapat, dia tak rasa nak buat. Itu beza taufik dan hidayah. Kan? Taufik laki-laki, hidayah perempuan. Betul lah, taufik tu laki-laki, hidayah perempuan. Beza dia tentu lah. Tapi hak saya abang tadi tu betul. Hidayah ni kita tahu Allah bagi, ya, ilmu, bagi kesedaran kepada kita, itu hidayah. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah bagi hidayah pada siapa-siapa yang dia mau. Dia boleh sesatkan siapa yang dia mau. Kita minta hari-hari, mudah-mudahan Allah mau bagi rasa kat kita, betul? Tapi rasa nak buat ke tak? Tak ada rasa lagi, baru dapat hidayah. Kan? Baru dapat hidayah, belum dapat taufik lagi. Ya? Kita minta doa supaya Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Ya? Supaya mudah-mudahan rasa nak buat. Kadang rasa dah, esok ni hari Khamis, esok ni nak puasa ni. Contohlah kan. Tak jadi lah. Tak jadi. Kalau rasa nak buat tu, buat. Dapat taufik. Mudah-mudahan kan. Ada orang cari pahala macam ni, ada orang cari pahala macam lain. Apa yang penting adalah cari pahala, kerana apa yang kita cari untuk akhirat kita kekal dan lebih baik. Cari benda yang kekal lah. Kalau benda boleh padam ni, apa ya? Benda yang tak kekal. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni memiliki langit dan dunia. Ya, Allah memiliki juga, dikatakan sebagai pemilik hari akhirat. Hari agama atau hari akhirat, Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari kiamat itu adalah Allah. Dia yang punya kuasa pada hari itu. Nak hukumkan, nak azabkan, nak bagi kebaikan, pulang pada dia. Maka kita mengharapkan kewenangan dan kasih sayang, rahmat dan belas kasihan Tuhan. Lalu kita berusaha. Macam mana berusaha? Tunjukkan bakti kita. Tunjuk kita jadi orang beriman, memperbanyakkan ibadat. Tunjukkan supaya lidah kita beribadat zikir, tangan kita beribadat cara tangan, kaki cara kaki, ya, dan sebagainya. Jangan jadi pula tangan dan kaki kita ni dosa, kan? Tangan berzina, berzina tangan ni boleh jadi buat jahat kat orang. Berzina kaki pergi tempat yang haram. Berzina mata, melihat satu benda yang tidak dibenarkan oleh syarak, kan? Sebab tu ada hadis Nabi sebut, kan, al-ainani tasniyani, dua biji mata kita ni berzina. Wa zinahumal basar, zina dua biji mata itu dengan melihat sesuatu yang diharamkan. Telinga kita boleh jadi berzina. Macam mana telinga kita berzina? Kita mendengar umpatan-umpatan dan sebagainya. Mata kita berzina, lidah kita berzina. Maka sebab tu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah memiliki segalanya. Bukan di dunia, juga di akhirat, juga milik dia. Dan dia memberi balasan kepada sesiapa yang mengerjakan perbuatan yang jahat. Ya, kemudian Allah juga memberikan balasan pahala kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Ya, sebab itu kita selalu sebut-sebut, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kan, kalau kamu buat sebesar zarah benda baik, kamu akan tengok balasannya. Kalau kamu buat benda jahat walaupun sebesar zarah, kamu tetap akan diseksa. Ya, melainkan
orang yang telah diampunkan oleh Allah. Maka sifat-sifat orang yang berbuat baik ini, sifat muhsinin ini, akan mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun begitu, ulama berbeza pendapatlah dalam kata dosa kecil ni macam mana. Ada kata dosa kecil ni dia buat sekali kemudian dia tak buat dah. Kalau dia dah buat berulang kali, dia tak panggil dosa kecil dah. Ini pun pendapat ulama. Kita ambil hak paling ringan. Dosa kecil tetap dosa kecil selagi tidak dijadikan dia berterusan. Kita buat silap, taubat, istighfar. Tak lama kemudian buat pula taubat, istighfar. Bukan dia jadi satu amalan yang berterusan. Tak pakai tudung, 30 tahun tak pakai tudung, itu berterusan. Jadi kita ni kadang buat, saya tak buat. Buat pula, saya tak buat. Minta ampun. Ya, minta ampun dengan Allah. Ya, sebab kalau kita ambil pendapat yang kata dosa kecil ni adalah dia buat sekali, lepas tu tak buat dah. Kita ni maknanya duk sedia duk buat dosa besar dah lah. Dosa kecil yang telah di-upgrade kan. Maka sebab itu Imam Ibnul Qayyim kan, kata Imam Ibnul Qayyim, pendapat yang tepat sekali daripada jumhur ulama menyatakan bahawa makna al-lamam atau dosa kecil ini ialah kesalahan kecil seperti pandangan mata, lirikan, sentuhan, kucupan atau seumpamanya. Dia benar-benar yang jenis kecil lah. Bukan dilakukan berterusan kan. Namun dia kata kalau kita buat tak sengaja macam itu tak apa. Tapi kalau kita buat berganda-ganda, berturut-turut, berterusan, maka umpama sebagaimana yang kita kata, ya, akhirnya dia jadi besar balik. Walaupun Islam ni bagi kelonggaran kepada kita, yang ni besar, yang ni kecil. Tapi janganlah kecil itu selalu. Kita pun kalau dia buat satu benda tu kerap sangat, lama-lama jadi biat. Tabiat. Kan? Biat lah. Buat. Cuba bayang tengok. Kan? Ni bukanlah nak kata kat orang perempuan, tapi nak sebut contoh orang perempuan kan. Kalau dia daripada muda, daripada kecil-kecil sampai dia meninggal, dia hanya tutup aurat ketika jadi mayit. Kan? Mati baru orang berkuih, baru orang bertudung. Betul tak? Kan? Yang laki-laki pula tak pernah semayang. Semayang tak pernah lah, ya Allah kan. Dosa lain dia tak pernah buat, tapi semayang tak pernah semayang langsung. Mati romboh serban kat dia. Mati-mati romboh kepiah satu, tolong balut serban kat dia. Boleh ke? Kan? Kadar pada pandangan mata manusia tu nampak elok lah. Mayat kita pakaikan. Tapi adakah yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah tak reti? Dan kita tidaklah nak kata tak boleh buat, nak buat lah. Bolehlah serban, buh kepiah, buh pergi lah. Tapi kalau seumur hidup dia tak semayang, macam mana? Cuba bayang, dia tak pernah semayang seumur hidup, laki ke perempuan ke, tiba-tiba dia mati, orang semayangkan dia. Adakah semayang mayat yang tidak ada rakaat itu, yang hanya ada 4 takbir, boleh ganti semayang subuh 2 rakaat yang dia tak pernah buat? Bukan kata dia tak pernah buat. Satu semayang subuh yang dia sengaja tinggal, yang lain dia semayang, satu dia sengaja tinggal, dia tak pernah taubat, kekal dosa itu pada dia, mati. Bolehkah semayang mayat tu? Nak cover balik 2 rakaat. Itu kalau 2 rakaat. Kalau semua hidup dia tak pernah semayang, boleh ke? Jangan. Yang kita ni, kita pun tahu kita ada pernah tinggal semayang, kita ada pernah buat benda tak baik, kita usah minta ampun dengan Allah kan? Bayang, qada balik mana yang kita ingat kan? Dia kecil tak semayang, sampai umur berapa baru kita semayang. Ada orang kadang-kadang dia umur 30 baru dia semayang. Sebelum tu culang caling. Kadang ada yang tak semayang langsung. Umur 30 Allah bagi kesedaran pada dia, bertaubat. Maknanya daripada umur balighnya misalnya 15 tahun sampai umur 30 tahun itu dia kena qada. Tak dapat tidak, tak boleh anggap dihapuskan begitu sahaja. Soal Allah nak hapus tak hapus tu kerja Allah. Dan kita kena, ya, Allah nak hapus ke tak?
Itu ikut dia lah. Kalau dia rasa kasih kerana kita nampak tulus bertaubat tu, Allah nak hapuskan dosa, itu rahmat. Tapi tak boleh take for granted. Tak apa, hal lepas tu lepas. Ada. Tak apa kata hal lepas tu lepas. Tak lepas. Hal lepas tu tak lepas lah. Hal dalam kita duk buat pun tak tentu lagi Tuhan terima. Tak mayang maghrib tadi, Tuhan terima ke semayang kita? Tak tahu. Mudah-mudahan ada seorang di kalangan kita yang semayang khusyuk. Pakat kita ramai-ramai tadi, dapat Allah Ta'ala ampunkan semua ahli jemaah. Saya tak khusyuk lah perasaan tadi. Makcik okey lah tu, kan? Harap-harap salah seorang di kalangan kita ni ada seorang yang semayang ni Allah Ta'ala terima, selamat daripada tu imam sampai belakang. Kita buat pun tak tentu lagi Tuhan nak terima. Hak tak buat, sendiri fikir kan? Dia fikir ya Allah, kan, aku ni dosa ni tak tahu nak cerita kat orang banyak, kan? Jadi kita sentiasa mengkritik diri kita, muhasabah. Lalu di atas muhasabah tu pun kita pun zikir, kan? Zikir, kita minta doa. Biar apilah kaedah kita macam mana pun, kan? Bahasa kita apa keluar pun tak kisah. Saya akan minta ampun, ya Allah, aku tak erti nak doa lagu mana. Ya Allah, ampun kalau dosa aku, ya Allah, aku erti yang ni. Jadilah. Ya Allah, ya Tuhanku, di atas rahmat dan kasih sayang-Mu, hang pandai sikit buat ayat berdoa-doa, hang buat. Kan? Hang buatlah. Mintalah ampun dengan Allah. Allah bagi tahu dah, dia ni bersifat dengan rahmat dan kasih sayang. Bukan kita, dia sendiri kata. Kan? Allah suka siapa? Allah suka orang bertaubat. Dan Allah suka orang yang bersih. Bersih macam mana? Ada ulama kata bersih ni, dia bertaubat tu dengan sebab dia bersih. Bila dia bertaubat, dia bersih. Ada yang kata dengan wuduk. Wahibul mutatahhirin, dengan wuduk. Kita pun selalu wuduk. Macam mana selalu wuduk? Kita selalu semayang. Bila kita selalu semayang, kita selalu wuduk. Adakah lagi tinggal kotoran? Kalau semayang ni macam sungai depan rumah, kita mandi sehari 5 kali, adakah lagi? Tak. Badan kita mudah-mudahan akan bersih. Kan? Sebab apa? Penyucian jiwa ini, kalau kita tengok tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ini ada 2 di antara ibadat yang disebutkan dalam Quran. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjaya orang yang menyucikan jiwanya. Wa zakara asma rabbih fasalla. Siapa ni? Wa zakara asma rabbih. Dia berzikir, menyebut nama Tuhannya. Fasalla, dan dia mendirikan sembahyang. Zikir dan sembahyang. Ada satu lagi, ya, yang sebut juga, ya, bukan, iaitu berkenaan dengan puasa. Puasa juga boleh menghapuskan dosa. Ini berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan, ya, balasan pahala daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Zikir, mayang, puasa. Zikir ni boleh masuk dengan dia baca Quran. Semayang, dan semayang pun ada baca Quran. Ya, kemudian dia berpuasa. Kita ada 3 pilihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Usahalah pelan-pelan tuan-tuan. Ya, usaha pelan-pelan. Ya, sehari 1 helai. Boleh pakcik? Boleh. Sahabat sampai 30 helai, sampai nombor ekor pergi baca. Takkan tak boleh. Taklah saya kata pergi baca nombor ekor, saya tahu sini tak buat macam tu. Tapi nak baca benda ni kita boleh baca. WhatsApp kita baca. InsyaAllah. Ni orang yang main masjid ni, insyaAllah lah, mudah-mudahan kan. Tak main tu kita nak buat macam mana. Satu benda yang kita boleh buat adalah kita berdoa pada mereka. Kita makik semayang sunat, ya, kita doa untuk jiran kita, pada Pak Long ni, ya Allah, pada Mak Ngah, sebut biar nama-nama. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah, ya, rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, bagilah hidayah kepada Mak Ngah 5.
Pak Din, kan, Pak Su. Kita doa ya Allah. Dia minta doa kepada ibu bapa kita dulu. Lepas tu pada pasangan kita. Lepas tu kepada adik-beradik kita, abang aku, adik aku semua. Lepas tu pula kepada pasangan adik aku. Kan? Pada birah kan tadi, pada ni kandung kita, lepas tu berah kita. Birah kita, lepas tu anak kita, lepas anak kita, anak menakan kita. Lepas tu lajak sikit, sahabat kita, jiran keliling rumah kita. Buatlah kan. Buatlah, bacalah seorang sikit kan. Lepas tu kat ustaz, kat saya jangan lupa. Ustaz Rizal. Ustaz Rizal tak apa, depa bagus dah. Depa bagus dah. Dengan kita ni Allah, banyaklah kan kelemahan kita. Baiklah. Lepas tu isteri makin baca doa kat abang dia. Oh, alhamdulillah. Anak baca doa, ya Allah bagilah keampunan kepada ayahku, pak menakan aku kan. Allahu akbar. Doa macam tu yang nak makbul tu. Doa kita tak tahu. Kalau dia doa kat kita, ya Allah ya Tuhanku, ni kan, dia panggil kita baca doa selamat. Ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah ya tuan rumah hak mai jemput kami makan kenduri. Tuan rumah kenyeh. Yang tu dekat terang-terang dia tak apa. Hak jenis sunyi-sunyi tu. Doakan orang yang memusuhi kita. Doakan ipak duai kita tu, duduk di Johor tu, dia pun tak tahu. Dia pun tak nak telefon kita lama, tapi doa kita tiasa sampai kat dia. Kan? Ini doa, dia kata doa adalah senjata orang mukmin. Doa paling mustajab adalah doa yang paling rahsia. Doa paling rahsia. Doa terang-terang ni kan, kita bagi-bagi kat dia. Ni nah RM20. Allah ya Allah, mudah murah rezeki dia. Tu depan. Depan dia korang. Bukan kata tak boleh. Boleh. Korang benda jenis dengar ni. Habis tu ustaz, kalau kita baca doa dia tak dengar, macam mana dia nak tahu? Hak tu yang betul. Sampai dia sendiri pun tak tahu kita doa kat dia. Hak tu paling bagus. Ataupun jangan pula dia pergi abang, aku tolong doa dah kat hang baru ni. Dah doa betul pergi abang. Kan tak apa. Buatlah, mana tahu Tuhan kasihan kat kita. Bukan Tuhan kasihan kat orang macam doa tu, Tuhan kasihan dekat. Tapi tak salah, memang ada. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa orang pemilik jamuan ini. Kita orang panggil kita makan kenduri, kita baca doa yang tu. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa pemilik jamuan ini. Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am waghfir lahum. Ampunkan dosa mereka ya Allah, wa taqabbal niyatahum. Sempurnakan niat dia. Mungkin dia buat baca Yasin kenduri itu untuk bagi terang anak dia, terang hati anak dia jawab periksa bersama SPM kan. Dia pun buat kenduri. Kita kata buat kenduri SPM pada anak dia tak baca buku, memang puih juga. Tosah duk kata apa? Mulut tosah duk hebiak. Orang panggil makan kenduri, pi makan kenduri. Doa kat dia. Allah, kalau dia tak baca buku, kan nak boleh. Buku pun tak dia motor wing-wang sini, rabuh buku pun tak dia apa. Tosah duk kata apa? Biar pi, pak dia nak buat kenduri, mana kita tahu. Kan kadang-kadang bila kita baca Yasin, orang panggil tu, bagi surah Yasin itu apa yang kamu niatkan. Niat terang hati, niat apa, niat sembuh daripada penyakit, buat. Mana kita tahu, kadang dia tak makan ubat, Allah nak bagi kesembuhan. Biar pi ya. Yang penting kita ni ikhlas kan. InsyaAllah mudah-mudahan pada kadar itu, insyaAllah mudah-mudahan ya, kalau sekiranya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah musta'alina futuhal arifin wa rasulana Muhammadin syaitan mursalin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana min riya wa sinatina minal kadhib wa uyuna min qiyana fa innaka ta'lam kha'inatul a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.